Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita membahaskan berkenaan dengan Asma'ullah Al-Husna. Kita berhenti pada nama Allah Al-Muhaimin. Baik, jadi Al-Muhaimin hanya disebutkan ataupun hanya warid disebutkan di dalam Al-Quran pada satu tempat, iaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana yang kita dah bahaskan sebelum ni, dia termasuk dalam nama yang disertakan dengan nama yang Allah Ta'ala sertakan dalam satu ayat. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'minul muhaimin. Al-muhaimin. Jadi kita dah bahaskan sebelum ni tentang al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min. Sekarang kita akan bahaskan tentang al-muhaimin. Baik, al-muhaimin, kalau kita lihat dari sudut bahasa, sebahagian di kalangan ulama memaksudkan ataupun memberikan maknanya dengan al-amin. Maksudnya ini satu pendapat. So, kalau kita tengok dalam misalnya dalam Lisanul Arab oleh Ibn Manzur, dia sebutkan pendapat sebahagian di kalangan ulama, sebab itu disebutkan ba'duhum dengan lafaz sebahagian di kalangan mereka, di kalangan ulama. Dan kadang-kadang disebut qila. Maksudnya bila kita sebut qila, dikatakan maksudnya adalah pendapat ulama. Maksudnya dikatakan oleh sebahagian pendapat ulama, al-muhaimin maksudnya al-amin. Maksudnya al-amin, yang mana kalau kita lihat merujuk kepada wa man amana ghairuhu minal khauf. Wa man amana ghairuhu minal khauf, itulah yang dia yang memberikan keamanan. Dia yang memberikan keamanan kepada selainnya daripada ketakutan. Baik, itu satu pendapat lah. Satu pendapat. Dan asal daripada muhaimin ni, kalau kita tengok a'man, maksudnya kalau kita tengok man fahuwa mu'amin. Tengok a'man, a'man alif, kemudian alif, kemudian adanya hamzah yang disukunkan. Maksudnya kalau kita di asalnya muhaimin ni daripada a'man. Maksudnya dia dibaca a'man. A'man fahuwa mu'amin. Mu'amin. Tapi orang Arab susah nak sebut. Jadi dia jadi susah nak sebut a'man dengan mu'amin. Maksudnya dengan dua hamzah, kan, bi hamzatain. Jadi dia apa yang berlaku? Jadi orang Arab tukar. Qulibat, ditukarkan al-hamzah. Hamzah yang kedua tu ditukarkan dengan ya. Jadi sebab apa? Sebab orang Arab karahatan ijtima'uhuma. Dia tak boleh kalau dihimpunkan antara dua hamzah tu. Maksudnya dia jadi susah nak sebut. Jadi bila ditukar hamzah yang kedua tu, hamzah thaniyah, ditukar menjadi ya, jadi aiman lah, kan, jadi aiman. Maka jadilah kalau kita tukar dia jadi muaimin, aiman, muaimin. Baik. Jadi ditukar kan jadi dengan ya, kan. Kemudian ditukar sekali lagi dengan ha. Ditukarkan lagi dengan ha, tetapi ditukarkan hamzah yang pertama. Maksudnya berlaku dua perubahan, diubah hamzah yang pertama itu dengan ha.
Jadilah muhaimin. Jadi haimana. Baik. Jadi itu dari sudut ni lah, kita kata dari sudut perubahan kita kata perubahan kata, dari sudut perubahan huruf. Baik. Sebagaimana orang Arab cakap araq dengan haraq, so dia ubah ha dengan hamzah. So itu memang biasalah dalam bahasa Arab. Baik. Jadi sebab itulah ulama yang berpendapat dengan makna muhaimin daripada kata amin, al-amin. Maksudnya apa? Iaitulah man amana ghairahu minal khauf. Maksudnya dia lebih maksud sama macam kita kata keamanan sebelum ni. Maksudnya dia lebih pada makna memberikan keamanan. Itu satu. Baik. Sebahagian ulama lagi mengatakan makna muhaimin, maknanya adalah kalau kita lihat dalam antaranya dalam perkataan Al-Azhari, dia kata wa hadha ala qiyas al-arabiyyah sahih. So ini qiyas yang perubahan ni dinamakan oleh Al-Azhari sebagai qiyasul arabiyyah. Maksudnya qiyas, kalau kita dalam bahasa Arab ni ada ilmu saraf. Tapi orang ulama yang terdahulu dipanggil juga dengan penggunaan perkataan istilah qiyasul arabi. So maksud qiyasul arabiyyah as-sahihah. Maksudnya orang Arab memang makruf, memang mereka menggunakan perkataan tersebut. Baik. Ma'ama ja'a fi tafsir annahu bima'na al-amin. Qila bima'na mu'taman. Maksudnya iaitulah apa? Kalau ikut kias yang tadi, perubahan tadi tu, maka jadilah dia dimaksudkan dengan al-amin. So al-amin ni kalau kita terjemah by word harfi, kita kata apa? Selalu kita terjemah al-amin, jujur, yang dipercayai, amanah kan. Kalau kita terjemah by word al-amin, tetapi di sini kita nak tengok dari sudut kaitan bahasa. Waqila bimakna mu'taman, yang kita kata yang dipercayai ataupun yang dipercayai, mu'taman, ataupun yang kita kata i'tamana, ya'taminu mu'taman, maksudnya yang dipercayai, sesuatu yang dipercayai. Baik. Waqila, dan dikatakan juga sebagian ulama memberikan makna muhaimin ini ar-raqibul hafiz. Innal muhaimin maknahu ar-raqibu al-hafiz, iaitulah yang mengawasi dan yang menjaga, yang mengawasi dan yang menjaga. Waqila, ada lagi pendapat, bila kita sebut qila, dikatakan, maksudnya itu ada pendapat ulama yang memberikan takrifan atau makna, definisi innahu asyahidu. Maksudnya orang Arab juga menggunakan istilah muhaimin ini merujuk kepada asyahid, yakni saksi, menjadi saksi. So kita ada tengok makna tadi, kalau kita kumpul balik, al-amin, mu'taman, maksudnya yang al-amin yang memberikan keamanan, satu makna, mu'taman yang dipercayai. Kemudian ar-raqib al-hafidhu. Ar-raqib maksudnya mengawasi, al-hafidhu yang menjaga, kan? Kemudian yang terakhir dari sudut bahasa, asyahidu, yang menyaksikan. Baik, sebab itu orang Arab dia akan kata fulanun muhaimani, fulanun muhaimani ala fulan, fulan muhaimanun ala fulan idza kana syahiduka alaih. Maksudnya apa? Orang Arab dia akan kata fulan muhaiminun ala fulan, atau muhaiminun ala fulan, atau alaika. Seseorang itu dia menjadi saksi ke atas individu yang lain, muhaiminun. Kalau kita translate maksudnya, yang kalau kita refer pada kamus hari ini,
dihimpunkan ke semua makna itu, muhaimin ini dia jadi apa? Mendominasi. Jadi dia jadi makna menguasai ataupun mendominasi. Haimanah, dia kata masdar keterbitan haimanah. Kita kata penguasaan ataupun dominasi, kan? Tetapi kalau kita tengok, kita pecahkan pada makna bahasa tadi, maksudnya dia ada makna-makna yang berbeza. Tetapi kesemua itu akan menjelaskan makna yang kita nak rujuk pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, itulah makna dari sudut istilah. Tadi masih lagi dalam bahasa. Baik. Makna dari sudut istilah. Bila kita sebut istilah di sini, istilah Asmaul Husna fi haqqillah Ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Jadi apa makna Al-Muhaimin? Kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, wa qawluhu Al-Muhaiminu ukhtulifa ahlu ta'wil, ataupun ikhtalafa ahlu ta'wil fi ta'wilihi, faqala ba'duhum Al-Muhaiminu Al-Shahidu, qalahu Mujahidu wa Qatadah wa ghairuhum. Kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, yang wafat 311 Hijrah, Ibn Jarir At-Tabari dia kata, Al-Muhaimin ni ulama ahlu ta'wil, yakni ahlu tafsir, berbeza pendapat. Maksudnya ada perbezaan pendapat. Dari segi istilah pun ada perbezaan pendapat dalam nak mentakwilkan atau mentafsirkan makna Al-Muhaimin. Sebahagian di kalangan ulama, dia kata faqala ba'duhum, sebahagian di kalangan ulama mengatakan Al-Muhaimin maksudnya Asy-Syahid. Maksud balik maksud yang last tadi, Asy-Syahid, ataupun menjadi saksi, yang menjadi saksi. Yang ini dikatakan oleh Mujahid Ibn Jabal Al-Makki, Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi dan selain mereka. Baik. Wa qala aidan, kemudian kata Ibn Jarir lagi, wa aslul haimanah, so dia punya masdar dia haimanah. Al-Muhaimin ni masdar dia, kata terbitannya haimanah. Al-haimanah. Wa aslul haimanah al-hifdhu wal-irtiqab. Asal daripada makna al-haimanah yang kita terjemah tadi, dominasi, penguasaan, iaitulah asal maknanya itu merujuk kepada al-hifdhu wal-irtiqab, yakni penjagaan dan juga pengawasan. Penjagaan dan pengawasan. Yuqalu idza raqiba ar-rajul asy-syai' wa hafizahu wa syahidahu. Jadi orang Arab dia kata idza raqiba ar-rajul, maksudnya bila dia kata raqiba ar-rajul, mengawasi, seorang lelaki itu mengawasi, maksudnya dia menjaganya dan menyaksikannya. Wa syahidahu. Qad haimana fulan, telah menguasailah atau telah mendominasilah fulan. Fulan telah mendominasi. Haimana fulan. Haimana fulan alaihi. Fulan telah mendominasi atau menguasai seseorang. Fahuwa yuhaiminu haimanah wa huwa alaihi muhaiminun. So dia disebut dengan muhaimin, dia yang menguasai. So yang menguasai ini dia ada dua makna lagi, iaitulah dia mengawasi, menjaga, menjadi saksi. So itu dia punya makna yang terkandung dalam apa yang dimaksudkan dengan dominasi tadi, penguasaan. So dia ada tiga pecahan lagi. Maknanya merujuk kepada dia menguasai, mengawasi dan menyaksikan. Ini menjadi saksi. Baik. Nanti kita akan jelas nampak pada makna istilah tadi. Istilah Al-Muhaimin dari sudut Asmaul Husna. Baik. Wa binahwi alladhi qulna fi dhalik, kata Imam Ibn Jarir lagi, qala ahlu ta'wil illa annahum mukhtalifat ibaratuhum anhu. Wa binahwi alladhi qulna fi dhalika qala ahlu ta'wil illa annahum mukhtalifat ibaratuhum anhu. So apa yang disebutkan oleh Ibn Jarir tadi, dia kata apa yang kita sebutkan tadi adalah perkataan ahli tafsir, para ulama tafsir. Mereka sepakat dalam menyebutkan makna tersebut, kecuali berlaku perbezaan ibarat. Maksudnya perbezaan ibarat tadi, ada yang hanya memilih apa? Asy-syahid tadi. Ada yang memilih hanya ar-raqib ataupun apa dia, al-irtiqab wal hifz, penjagaan dan pengawasan. Ada yang memilih hanya saksi. So maksudnya ada ulama, dia kita kena faham kenapa berlaku perbezaan dari sudut
pemilihan definisi ni kerana masing-masing ulama mereka memberikan definisi mengikut sudut pandang yang mereka lihat. Jadi apabila mereka melihat dalam kerangka bahasa Arab itu, dalam kerangka apa yang difahami oleh orang Arab, lisanul Arab, tak keluar daripada lisanul Arab, lalu mereka melihat dari sudut apa yang mereka nampak dan apa yang menjadi, kita kata apa, pilihan mereka dari sudut lafaz tersebut, apa yang kecenderungan mereka untuk memilih lafaz tersebut. So ini banyak kalau kita tengok dalam tafsir. Kalau kita tengok dalam tafsir, dia ada satu istilah dipanggil khilaf at-tanawu' ataupun at-tanawu' fi tafsir, kepelbagaian dalam tafsir. Contoh, anda bagi contoh yang mudah, siratal mustaqim. Kalau kita buka dalam tafsir At-Tabari misalnya, akan datang macam-macam tafsiran siratal mustaqim. Ada yang kata Islam, ada yang kata Abu Bakar dengan Umar, ada yang kata sahabat Nabi, ada yang kata la ilaha illallah. So kepelbagaian tafsiran ini tak membawa kepada kontradik. Dia tak berlaku kontradik, tetapi dia saling apa? Saling jelas menjelaskan. Dia saling jelas. Maksudnya dia saling menjelaskan pada satu sudut, pada satu sudut yang lain dia menjelaskan pula pada satu sudut yang lain. So itu kita nampak dia punya keluasan bahasa Arab di situ. Sebab ini sangat penting dalam nak memahami istilah-istilah syarak, apatah lagi khususnya bila kita nak faham tentang Asmaul Husna, mesti kita kena meraihkan perbezaan bahasa. Maksud perbezaan bahasa ni dalam konteks perbezaan bahasa yang berlaku dalam lisanul Arab, dalam lisan bahasa Arab, lisan orang Arab. So kita kena faham orang Arab pun ada perbezaan kefahaman dari sudut satu istilah itu dengan perbezaan yang pelbagai. Tetapi tak membawa tak menatijahkan kepada pertentangan. So kita akan nampak nanti. Baik, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, kata Ibnu Katsir pula, qala Ibnu Abbas wa ghairu wahidin ay asy-syahidu ala khalqihi bi'amalihim. So Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Ibnu Abbas dan selain daripada sahabat Nabi, maksudnya bukan terbatas pada Ibnu Abbas, maksudnya ada lagi sahabat Nabi yang lain, menafsirkan al-muhaimin maknanya ialah asy-syahidu ala khalqihi bi'amalihim. Dia Allah yang menjadi saksi terhadap makhluknya atas amalan-amalan mereka. Dia yang menyaksikan amalan-amalan makhluknya. Itu maksudnya. Kalau kita tukar ibarat tu, dia yang menyaksikan amalan-amalan makhluknya. Itu makna yang kita kata makna yang, ialah tadi kita pening kan, tengok makna yang banyak tadi. So apa kesimpulan yang kita boleh ambil daripada makna yang dari sudut bahasa tadi, makna yang dibawa oleh Ibnu Katsir rahimahullah, iaitu apa? Asy-syahidu ala khalqihi bi'amalihim. Dia Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi terhadap amalan-amalan makhluknya. Baik. Bimakna huwa raqibun alaihim. Apa maknanya lagi? So, nampak Al-Imam Ibn Katsir dia nak jelaskan lagi. Apa makna syahidun ala khalqihi bi'amalihim? Apa makna Allah Ta'ala menjadi saksi terhadap amalan-amalan makhluknya? Maknanya Allah Ta'ala raqibun alaihim. Dia mengawasi mereka. Maksudnya mengawasi segala gerak-geri makhluk-makhluknya. So kita baru nampak maksudnya makna itu dengan lebih jelas bila dijelaskan oleh ulama, antaranya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah bila kata wa huwa raqibun alaihim, dia mengawasi gerak-geri mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 6, wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah ke atas segala sesuatu dia menjadi saksi. Dia menyaksikan segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu. Maksudnya tidak terbatas hanya kepada amalan makhluk, bahkan gerak-geri makhluk. Amalan maksudnya sekecil-kecil amalan, gerak-geri
isi hati sekalipun, dia menjadi saksi. Baik. Begitulah juga di dalam surah Yunus ayat 46, Allah Ta'ala berfirman, "Thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun." Kemudian Allah syahidun, dia menyaksikan ataupun dia menyaksikan atas apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan. Begitulah juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 33, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin." Baik, dalam surah Ar-Ra'd ayat 33. Baik, ini kalau kita tengok dalil yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan berkenaan dengan makna Al-Muhaimin. Maksudnya Imam Ibn Kathir dia mentarifkan dengan makna, salah satu daripada makna Muhaimin iaitu Asy-Syahid tadi. Asy-Syahid ataupun Asy-Syahidu ala khalqihi bi'amalihim. Baik, wa huwa raqibun alaihim. Baik, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Baik, kita tengok pula penjelasan Al-Imam As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya Taysirul Karimur Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan. Dia kata Al-Muhaimin al-muttali'u ala khafaya al-umur, al-muttali'u ala khafaya al-umur wa khabaya as-sudur wa khabaya as-sudur alladhi ahata bi kulli shay'in ilma. Al-Muhaimin maknanya dia yang meneliti ke atas segala perkara-perkara yang tersembunyi. Khafaya al-umur, segala perkara-perkara yang tersembunyi. Al-muttali'u ala khafaya al-umur, dia yang meneliti segala perkara-perkara yang tersembunyi, dan segala perkara yang terkandung di dalam dada-dada. Apa yang ada di dalam dada, alladhi ahata bi kulli shay'in ilma, yang meliputi ilmunya segala sesuatu, yang meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Baik, kalau kita tengok balik, ini penjelasan daripada Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kalau kita lihat pula, antara yang menarik untuk kita kongsikan penjelasan daripada Al-Ghazali, juga yang kita kata yang perlu kita lihat maknanya tu, yang dijelaskan oleh para ulama, antaranya Al-Ghazali. Dia kata ma'nahu fi haqqillahi azza wa jalla annahu al-qa'imu ala khalqihi bi a'malihim wa arzaqihim wa ajalihim, wa innama qiyamuhu alaihim bi ittila'ihi wa istila'ihi wa hifdhihi. Makna pada hak Allah Ta'ala Al-Muhaimin ini, bahawasanya dialah yang menguruskan segala amalan-amalan makhluknya. Maksudnya dia mengetahui dan mengurus segala amalan makhluknya. Amalan di sini merujuk kepada, akan dijelaskan oleh Al-Ghazali. Dia kata wa arzaquhum wa ajaluhum, rezeki-rezeki mereka. Maksudnya dalam menentukan rezeki-rezeki mereka. Wa ajaluhum, dan juga ajal-ajal mereka. Wa innama qiyamuhu alaihim bittila'ihi wa istila'ihi wa hifdhihi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus dan menentukan rezeki-rezeki dan ajal-ajal mereka ini, iaitulah dengan Allah mengetahui dan menguasai serta menjaga urusan tersebut. Wa kullu musyrifun ala kunhil mustawlin alaihi hafizun lah. Jadi disebutkan setiap musyrif, setiap seseorang ataupun sesuatu yang menguruskan atas sesuatu urusan, maka dia pastilah dia mempunyai kuasa. Mustawlin alaih, yakni menguasai atasnya. Hafizun lahu, menjaganya. Maka itulah disebut fahuwa muhaiminun alaih, maka dia mendominasi. Muhaiminun alaih, dia maka mendominasilah dia ke atas mereka. So itu maksudnya dimaksudkan dengan dominasi tadi. Wal israfu yarji'u ila al-ilm, maksudnya pengurusan, pentadbiran kembali kepada ilmu. Maksud di sini ilmu Allah. Wal istila'u ila kamalil qudrah, penguasaan kembali kepada
kamalul qudrah. Maksudnya apa? Kesempurnaan dalam qudrah, kekuasaan. So maksudnya nak kita kata Allah Ta'ala menguasai dengan ilmunya, dengan qudrahnya yang sempurna. Nampak? Wal hifdhu ilal fi'li, dan penjagaan dari sudut apa? Perbuatan yang dia telah tentukan. Fal jami'u baina hadhihi al-ma'ani. Nampak? Ini Imam Al-Ghazali dia himpunkan makna ni semua. Dia kata fal jami'u baina hadhihi al-ma'ani, himpunan daripada seluruh makna-makna yang disebutkan ini, ismuhul muhaimin, namanya adalah al-muhaimin. So, sebab itu kita kata al-muhaimin ni dia maknanya luas lagi. Maksudnya dia bukan setakat al-hafiz, bukan setakat al-hafiz, bukan setakat al-syahid, dia ada makna lebih. Ini kita kena tengok balik apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid. Dia ada sebut, diulaskan tentang makna nama-nama Allah ini. Dia ada nama-nama yang maknanya lebih. Sebab apa? Dalam bahasa Arab kita kata ziyadatu fil mabani yadullu ala ziyadatil ma'ani. Penambahan dalam mabani, dalam susunan, dalam huruf, susunan perkataan tu akan membawa kepada penambahan kepada makna. So nampak, al-muhaimin sudah tentulah tak sama dengan al-amin ataupun al-mu'min macam sebelum ni kita bincangkan. Dia ada makna yang lebih. So dia membawa makna yang lebih. So, sebab itu antara yang mempraktikkan penjelasan ini adalah Imam Al-Ghazali, Ibnu Kathir tadi. Walaupun Ibnu Kathir dia punya ibarat dia agak ringkas, tetapi makna apa yang nak ditunjukkan oleh Ibnu Kathir, kemudian As-Sa'di, kemudian Al-Ghazali yang kita bacakan tadi, makna sama. Maksudnya dia nak elaborate kan makna-makna yang tadi itu untuk menunjukkan makna al-muhaimin. Al-muhaimin. Walan yajtami'a dhalika 'ala al-itlaq wal kamal illa lillahi 'azza wa jalla. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak diitlakkan hal tersebut, yakni muhaimin tadi, tidak diitlakkan hal tersebut pada kesempurnaan kecuali pada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bila kita kata dominasi, yang mendominasi secara sempurna segala urusan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau maksudnya kalau kita tak mau bahaskan tentang makna dari sudut bahasa tadi panjang, so kita nak bagi orang faham apa makna. Saya tak mau nak tengok perbahasan bahasa Arab yang panjang ni. Contoh kita nak berdakwah pada orang. So macam mana kita nak translate al-muhaimin ni? So katakan macam ada seorang sahabat tu dia cerita, ni yang dia cerita lah, dia cerita ada seorang ni dia seorang Chinese tak salah, dia baru masuk Islam. So dia pun dia nak tahu dengan ringkas di mana Allah. Kemudian dia nak tahu dengan, dia kata dia tak nak perbahasan yang panjang ni, tapi dia nak tahu dengan mudah, dengan simple. Macam mana? Macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Kita nak bagi kita punya ibarat boleh, tetapi jangan lari daripada Quran dengan hadis. Kan? Betul tak? So dia pun ceritakan dengan ringkas tentang bagaimana ketinggian itu adalah sifat yang sempurna, kerendahan itu adalah sifat yang kurang. Dia explain macam tu je. Maksud dia bagilah contoh macam-macam lah. Contoh yang mudah, simple. Contoh macam apa yang ada kat anggota badan kita lah. So kepala ni pada tempat yang tertinggi, yang paling mulia. So kaki yang paling bawah. So dia explainkan tentang kedudukan solat. Macam mana waktu solat kepala kita yang mulia ini kita rendahkan. So dia explain macam tu. Kemudian dia datangkan ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian didatangkan hadis. Simple. Tak, maksudnya tak perlu kita nak bahas tentang bahasa tadi. Maksudnya panjang kan. So macam mana kita nak elaborate untuk al-muhaimin ni, apa makna yang ringkas yang boleh kita guna untuk merujuk kepada al-muhaimin? Sudah tentulah dominasi tadi. Dominasi. So sebab itu Imam Al-Ghazali dihimpunkan, dia kata fal jami'u baina hadhihi al-ma'ani ismuhu al-muhaimin. So kesemua makna-makna tadi terhimpun pada nama al-muhaimin.
dan tidak terhimpun pada makna tersebut, makna yang merujuk kepada dominasi tadi, tidak terhimpun kesempurnaannya melainkan pada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya nama yang kita kata yang paling sempurna dominasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dominasinya terhadap makhluknya, penguasaannya. So kalau kita nak faham dengan lebih mendalam, barulah kita elaborate makna-makna bahasa tadi. Asy-Syahid, Al-Hafiz, Al-Irtiqa, Ar-Raqib, yang mengawasi, yang mengetahui, yang meliputi ilmunya bagi segala sesuatu, yang menyaksikan, menjadi saksi, mengawasi, menjadi saksi, dan juga yang disebutkan oleh kita kata dari sudut bahasa tadi, Al-Amin, yang dipercayai, Al-Mu'tamad. Baik, jadi itu yang disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullah. Yang penting lah maksudnya kat sini, kalau kita tengok elaborate daripada Al-Ghazali dengan Sa'di, Ibn Kathir. Sa'di datang kemudian, Al-Ghazali first, kemudian Ibn Kathir, kemudian bawa Sa'di. Tapi kita susun tadi itu tak ikut turutan siapa yang dululah. Tapi kita nak bagi tahu macam mana kita kata ulama dia elaborate makna tu. So baik. Jadi itu kita kata antara yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian kita nak tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan kitabnya Al-Quran sebagai muhaimin. Betul tak? Allah Ta'ala sifatkan di dalam Al-Quran, Allah sifatkan Al-Quran, kalamnya, sebagai muhaimin. Muhaimin maksudnya mendominasi. Dominasi atas apa? Al-muhaiminu ala kutubis sabiqah. Mendominasi atas kitab-kitab yang terdahulu. So Al-Quran ini muhaiminun, maksudnya Al-Quran ini mendominasi kitab-kitab yang terdahulu. Menguasai maksudnya dia yang lebih dominan berbanding kitab-kitab terdahulu. Apa maksudnya? Baik, dalilnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah Ta'ala kata, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Allah kata apa? Dan kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, wahai Nabi, bil haqq, dengan kebenaran. Itulah kitab. Kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, wahai Nabi, kitab dengan kebenaran, bil haqq, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yang membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan kitab yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad ini, Al-Quran, sifatnya muhaiminan alaih, dia mendominasi. Kalau kita pecah makna lughah tadi, kita akan dapat lagi lah, dia akan menjadi saksi, dia akan mengawasi, dia menjadi saksi ke atas kitab-kitab yang sebelumnya, dia menjadi saksi ke atas kitab-kitab sebelumnya, dan dia mengawasi atas kitab-kitab sebelumnya. Boleh tak kita faham macam mana Al-Quran menjadi saksi, macam mana Al-Quran menjadi pengawas bagi kitab-kitab sebelumnya? Apa contohnya? Mudah kita nak faham. Dalam Al-Ma'idah ayat 48. Al-Ma'idah ayat 48. So Allah sifatkan muhaiminan alaih wa muhaiminan alaih. So Al-Quran ni dia mendominasi. Dia kita kata kalau kita pecahkan makna dominasi tadi, dia menjadi saksi, dia membenarkan, menjadi saksi, dan dia juga menjadi pengawas, dia mengawasi kitab-kitab sebelumnya. Contoh yang mudah kita nak faham, apa contoh yang mudah kita nak bagi faham apa makna muhaimin ni pada Al-Quran? So Allah sifatkan Al-Quran ni muhaiminan alaih, muhaiminan ala kutubis sabiqah. Sebab apa Allah Ta'ala sifatkan dengan muhaimin Al-Quran dengan muhaimin? Sebab Al-Quran kalam Allah, Al-Quran sifat Allah. Nampak? Al-Quran sifat Allah. Jadi sudah tentulah sifat Allah itu
disifatkan juga dengan sifat Allah yang lain, muhaiminan alaih. So dalam Quran Allah Ta'ala sifatkan Al-Quran dengan muhaiminan alaih. Apa contoh yang mudah kita nak faham dalam realiti kita membuktikan Al-Quran ni sebagai muhaimin, sebagai saksi pengawas yang membenarkan kitab-kitab terdahulu? Simple. Kita buka pengajian tentang contohnya comparative religion, dirasatul adyan. Kita ada pengajian tentang agama, adyan, comparative religion. Cuba kita tengok comparative religion yang sering diketengahkan dalam masyarakat kita. Contohlah orang kata tokoh Ahmad Didat contoh. Kemudian Dr. Zakir Naik contoh. Cuba tengok dia orang punya buku tulisan ataupun ucapan mereka ataupun syarahan mereka. Mereka akan quote apa yang terkandung di dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam konteks kitab-kitab terdahulu yang telah diubah lah, yang telah diubah. Contohnya dalam Old Testament ataupun New Testament. Kemudian akhir sekali mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai apa? Saksi, atau membenarkan apa yang terkandung yang terkandung di dalam kitab terdahulu yang masih ada lagi saki-baki yang belum diubah. Maksudnya kalau kita tengok kan, itu bentuk dominasi. Macam mana mereka membuktikan bagaimana Al-Quran mendominasi, menjadi saksi atas kebenaran apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang terdahulu. Walaupun kita tak nafikan kitab-kitab terdahulu ni telah diubah, tetapi tak menafikan adanya saki-baki yang masih lagi tidak diubah, ataupun saki-baki yang tertinggal, yang tidak, ataupun kita kata yang terselamat daripada tahrif. Walaupun secara umumnya kitab-kitab terdahulu ni dah tak selamat daripada sebarang bentuk tahrif, perubahan. Sebab tu kalau kita tengok ni, perbahasan ni panjang lah kalau kita buka dalam macam ulama bahaskan tentang kedudukan Gospel of Barnabas, Injil Barnabas kan. Sebahagian ulama ada yang meragui keabsahan dia, ada juga yang menyatakan bahawasanya kandungan dia itu, kalau kita teliti, sebab dalam Barnabas ni, dalam Injil Barnabas ni dia ada kalau tak salah dia ada perbahasan berkenaan dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibahas kan. Cuma ulama bahaskanlah tentang penisbatan dia kepada Barnabas, adakah sahih atau tak. Sebab agama Nasrani tak ada sanad macam kita. Kita boleh kalau ada orang nak petikaikan Sahih Al-Bukhari, kita boleh berhujah. Kita boleh datangkan sanad. Kita boleh datangkan sanad Al-Bukhari sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bahas satu demi satu rawi. Sebab itu bentuk penjagaan Allah terhadap agama kita. Tapi dalam agama Kristian, agama Nasrani, tak ada benda tu. Tak ada sanad. Sebab itu dia orang masih lagi banyak pertikaian yang berlaku sesama mereka pun. Tetapi kita nak bagi tahu bentuk dominasi, apa yang Al-Quran datang membenarkan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab terdahulu. Ini dalam Al-Quran pun ada. So Allah Ta'ala sebut, antaranya ayat yang kita sebut Al-Ma'idah ayat 48. Ini secara umum. Kemudian dalam surah Saf, surah Saf ayat yang ke-7, tak salah yang ke-7 kan, macam balik. Surah Saf ayat ke-7 berkenaan dengan perkhabaran akan kedatangan Nabi oleh Nabi Isa AS. Itulah akan kedatangan Nabi Muhammad yang dinamakan dengan Ahmad. Itu juga adalah satu bentuk saksi. Kita kata macam mana Al-Quran sebagai saksi kepada kitab-kitab terdahulu. Maksudnya dia membenarkan dan menjadi saksi, dan kita kata menjadi saksi akan kitab-kitab terdahulu, khabar-khabar yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Kemudian kalau kita tengok lagi
apa maksud dia mengawasi, irtiqab, kalau atau kita kata tadi irtiqab ataupun apa, raqibun, dia mengawasi. Muhaimin tadi, apa maksud Al-Quran ni mengawasi? Irtiqab. Macam mana Al-Quran, kita tengok tadi makna yang kita pecahkan dominasi tadi. So kita dah pecahkan saksi, macam mana dia saksi? So akan pembenaran tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. So Al-Quran menjadi saksi akan kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu, yang apa yang akan berlaku. So Al-Quran menjadi saksi. So itu salah satu makna muhaimin, haimanah, dominasi. Apa lagi tadi? Ar-Raqib, mengawasi. So segala perbahasan yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu, dia takkan boleh, kita kata dia mesti diawasi dengan apa? Quran. Maksudnya kita ibaratkan macam apa? Kita ibaratkan macam, bila kita sebut awas ni, mengawasi kan, macam kita kata Al-Quran ni mengawasi segala gerak-geri apa yang terkandung dalam kitab-kitab tu. Maksudnya macam kita umpamakan pengawas, kita kata pengawas, kita guna pengawas dalam sekolah, dia mengawas gerak-geri. Maksudnya segala gerak-geri orang yang ada dalam kelas tersebut tak boleh lari daripada apa? Pengawasan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pengawas, atau yang telah yang perlu dilaksanakan oleh pengawas tersebut. So Al-Quran, macam mana dia mengawasi kitab-kitab terdahulu? Maksudnya apa? Segala perbahasan yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, kita tak boleh ambil daripada, contohnya daripada Bible, Old Testament atau New Testament, kita tak boleh ambil mana-mana, kita tak boleh quote ataupun ambil mana-mana yang khabar ataupun berita yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu, melainkan mesti kena diakui oleh Al-Quran. Mesti di bawah pengawasan Al-Quran. Senang nampak tak? Irtiqab makna dia. Makna dia mengawasi. Maksud dominasi yang apa ni, mengawasi. Jadi apa saksi tu, dan ini dia punya definition sebenarnya confirmation atau pembenaran. Tapi bila ustaz cakap huruf dominasi, kalau in English prevail that mean kita apa katanya, kita merubah balik kitab yang dulu. That mean dia macam apa yang dari segi syariat mungkin dulu halal, Quran haramkan. So ustaz pakai yang mana actually? Dominasi that mean membetulkan. That mean A dengan B yang menang. That mean ada yang tak sama, yang dulu tak boleh pakai. Is that the word yang ustaz nak pakai ni? Dominasi maksudnya kita mengatasi. Itu satu makna. Dari segi syariat ada. Ya, dari situ satu makna. Hukum. Dari situ hukum. Maksudnya, that mean dulu ada yang haram sekarang halal, ataupun dulu halal tak, dia haram. tak jadi. Dia mansuh. Dia jadi itu balik pada macam mana Al-Quran memansuhkan memansuhkan hukum-hukum yang tu. Itu maksud kan? Itu maksud saya. Ahsan dah. Itu satu makna. Ada juga makna. Itu makna haimanah. Haimanah maksudnya penguasaan, dominasi tadi. Maknanya juga Al-Quran memansuhkan hukum-hukum yang sebelumnya. Itu satu. Itu menunjukkan dominasi. Nampak? Tapi dua-dua boleh. Ya, dua-dua boleh. Menjadi saksi, membenarkan apa yang terkandung dalam Taurat dan Injil, dan memansuhkan apa yang hukum yang tertentu yang terkandung dalam Taurat dan Injil. So itu menunjukkan dia punya dominasi. So itu yang dimaksudkan haimanah dan dimaksudkan dengan al-muhaimin. Dominasi. Baik. Jadi situ kalau kita tengok balik, dia balik pada sifat Allah dan balik pada Allah Ta'ala. So hakikatnya kita bahaskan tentang siapakah yang mendominasi, siapakah yang menetapkan hukuman tersebut, siapakah yang memansuhkan hukuman tersebut, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita bahaskan tentang sifatnya Al-Muhaimin. Maksudnya apa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah apa? Apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Ala lahul khalqu wal amr. Fatabarakallahu ahsan. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahui bahawasanya apa? Ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala baginya al-khalq, penciptaan, wal amr, yakni perintah. Perintah dan penciptaan. Baik. Jadi itu antara yang dimaksudkan dengan apa? Kita kata kita nak mudah faham, macam contoh tadilah. Contoh tadi ahsan dah. Atas tambahan tadi memang
Itu satu makna. Makna yang terkandung dalam makna dominasi tadi. Haimanah, muhaimin. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, Al-Quranul Karim, dia adalah hakimun. Dia adalah pemutus atas kitab-kitab sebelumnya. Nampak? Bahkan dia mendatangkan dengan hukum yang lebih baik. Dia mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Ini baru nak masuk tadi. Wa nasakha minha ma nasakhahu. Dan dia memansuhkan apa yang telah dimansuhkan oleh Allah SWT. Maksudnya Allah mansuhkan apa yang telah dimansuhkan. Wa qassa ala bani Israel akthar alladhi hum fihi yakhtalifun fa adhara tahrifahum wa adhara al-haq alladhi tadammanathu al-kutub as-sabiqah. Satu lagi makna tambahan yang mungkin kita tak tergambar sebelum ni. Makna haimanah juga, Allah Ta'ala menceritakan semula kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah umat terdahulu. Allah singkapkan segala penyelewengan dan tahrif yang mereka telah lakukan, membuktikan bahawasanya apa? Penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap umat yang kemudian ini, iaitulah umat yang Allah Ta'ala utuskan Al-Quran ni kepada mereka, umat Islam, menunjukkan apa? Penguasaan, dominasi dia. So maksudnya, betul tak kita, orang yang datang kemudian, selalunya orang yang datang sebelum dengan orang yang datang kemudian, dari sudut kita kata ibrah, pengajaran, apa lagi yang kita kata ibrah, pengajaran yang diperolehi oleh orang yang datang kemudian, sudah tentulah akan lebih banyak berbanding orang yang sebelumnya. Maksudnya dia berterusanlah, orang yang sebelumnya, orang yang sebelumnya, orang yang sebelumnya, dengan orang yang selepas, orang yang datang kemudian. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala singkapkan kisah tentang penyelewengan Bani Israel, so di situ kita kata ada bentuk dominasi yang ada pada golongan yang terkemudian. Bukan dominasi dari sudut penguasaan dan sebagainya, tetapi dominasi dari sudut apa? Iktibar, pengajaran, yang kita tahu apa yang berlaku pada orang terdahulu supaya kita dapat mengambil pengajaran. So itu satu bentuk makna kita kata Al-Quran ni dia sebagai hakimun wa muhaiminun ala kutubis sabiqah. Dia sebagai pemutus, dia sebagai syahid tadi, saksi, dia sebagai apa? Muhaimin, yang membenarkan, yang menjadi saksi, yang kita kata yang menguasai dan mendominasi. Termasuklah yang memutuskan, yang memansuhkan, membenarkan dan sebagainya terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Maka itu yang kita kalau kita lihat yang disebutkan oleh Syekh Al-Ashqar di dalam kitabnya Asma'ullah Al-Husna, disebutkan makna ini menunjukkan kepada kita bahawasanya bila kita cerita tentang Bani Israel, so ada bentuk apa? Allah Ta'ala nak menzahirkan dominasi umatnya. So kita dapat tengok contoh macam dalam hadis tentang hari Jumaat. So Nabi bagi tahu dekat sahabat tentang hari Jumaat. Asalnya Allah Ta'ala tawarkan Jumaat ni kepada Nabi Musa ataupun kepada Bani Israel. Kemudian mereka tak memilih hari Jumaat sebagai hari kebesaran dan hari kita kata hari raya mereka. Hari untuk dilipat gandakan amalan mereka dan juga diberikan ganjaran yang banyak untuk amalan mereka. Dikhususkan untuk amalan mereka pada setiap minggu, hari Jumaat. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih umat Muhammad dengan memberikan petunjuk. So Nabi SAW gunakan istilah Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad untuk memilih hari Jumaat sebagai hari penghulu bagi hari penghulu, kita Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari. So nampak, so kat situ umat Muhammad telah mendominasi kelebihan yang ada pada hari Jumaat atas umat terdahulu. So Yahudi di hari Sabtu kan, Sabat, Nasrani hari Ahad. So umat Muhammad, umat Islam, Allah Ta'ala bagikan petunjuk kepada mereka untuk ambil hari Jumaat. So menunjukkan hari Jumaat itu ada kelebihan dia, kelebihan berbanding dengan hari-hari yang lain yang tak Allah
berikan petunjuk kepada umat yang terdahulu, Allah bagi petunjuk kepada umat Muhammad, menunjukkan umat Muhammad telah mendominasi umat terdahulu dari sudut apa? Kelebihan. Satu lagi kita boleh faham juga dominasi dari sudut apa? Dalam hadis yang sama Nabi SAW bagi tahu tentang apa? Maksudnya umat Nabi Muhammad ni dia yang terakhir, betul tak? Tetapi dia yang terawal akan masuk syurga. So nampak? So macam mana kita nampak makna haimanah, penguasaan ataupun dominasi tadi. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam makna ataupun kita nak lihat berikutnya, poin yang berikutnya iaitulah berkenaan dengan apa? Athar, kesan-kesan ataupun tuntutan-tuntutan keimanan. Tuntutan-tuntutan keimanan daripada nama Allah, berimannya kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muhaimin. Apa yang kita boleh dapat? Itu yang selalu yang dibincangkan oleh ulama bila sebut athar ini, iaitulah apa yang kita boleh praktikkan, apa yang kita boleh praktikkan, amalkan, macam sebelum ni Ana ada bahaskan tentang apa, kita ada awal perbahasan kita Asmaul Husna ni tentang istilah takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Sebelum kita bincang kan, so boleh refer balik perbahasan kita yang sebelum ni. Tapi memang kalau kita tengok balik perkataan ni, kita kata berakhlaklah dengan akhlak Allah, adakah maksudnya kita kat sini yang nak dimaksudkan dengan Asmaul Husna ni, maksudnya macam mana kita nak mencontohi nama Allah tadi? Maksud mencontohi dalam konteks kita sebagai seorang hamba. Kita dalam konteks kita sebagai seorang hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT, sudah tentulah tak membawa maksud yang batil seperti yang difahami oleh golongan Al-Hulul wal-Ittihad, golongan Wahdatul Wujud misalnya, yang mereka nak jadi Tuhan. Taklah kan, kita sudah tentulah tak bezalah kita kata dari sudut memahami makna takhalluq bi akhlaqillah tu. So kalau kita dengar perkataan, katakanlah kita dengar kalau ada mana-mana ustaz atau mana-mana orang dia kata berakhlaklah dengan akhlak Allah, so kita kena tafsirkan, kita kena minta perincian apa yang dimaksudkan oleh dia. Kalau dimaksudkan dengan makna yang batin maksudnya kita boleh nak jadi macam Allah, jadi macam Tuhan ke, bersatu dengan Tuhan ke, macam difahami oleh golongan batiniyah kan, yang kira nak bersatu dengan Tuhan je tu, itu sudah tentulah makna yang batil. Tapi kalau dimaksudkan dengan tuntutan keimanan kita terhadap nama-nama Allah tadi, maka itu makna yang benar. Itu kita kena tafsirkan. Baik, antara tuntutan keimanan kita dengan nama Allah Al-Muhaimin, yang pertama, bila kita lihat, apabila kita sebutkan tentang makna Al-Muhaimin ini, ianya merujuk kepada asy-syahidu ala khalqihi, yang menjadi saksi, dia menjadi saksi ke atas amalan hamba-hambanya. Maka di sini menatijahkan kepada kita, bila kita yakin dan kita faham bahawasanya Allah ini bernama Al-Muhaimin, dan makna Al-Muhaimin dia adalah saksi ke atas amalan-amalan makhluknya, sudah tentulah ianya menatijahkan perasaan Al-Muraqabah, iaitulah kita sentiasa merasakan diri kita diawasi, disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam keadaan sir, dalam keadaan rahsia, dalam keadaan tersembunyi, wal alaniyah, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Maka inilah yang akan membuahkan al-khauf minallah, iaitu perasaan takut. Al-khasyah, bukan setakat khauf tetapi khasyah, kerana khasyah ini adalah rasa takut yang datang atas dasar ilmu, beza dengan khauf. Sebab Allah kata dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya hanya saja yang takut, yang benar-benar takutkan Allah adalah ulama. Sebab itulah tuntutan yang pertama ini, ia bila kita beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin, dia kita yakin dan kita memahami,
maka dia akan menatijahkan, akan membuahkan rasa takut dan rasa sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW menzahirkan makna ini di dalam hadis, dalam hadis Jibril yang panjang. Nabi kata apa? Bila Nabi ditanya tentang al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa in lam yakun tarah, fa innahu yarah. Ihsan maksudnya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, bahkan engkau tidak mampu untuk melihat Allah di dunia ini, maka ketahuilah, yakinlah bahawasanya Allah melihatmu. Fa innahu yarak. Sesungguhnya dia melihat, dia mengawasimu, dia menjadi saksi atas amalan-amalan. Kita hari ini, kalau kita tengok hari ini orang yang mengerjakan amalan, hari ini orang duk cerita tentang apa? Buat amalan. Kita kata umpamanya hari ni orang buat amalan tu, dia macam zaman sekarang ni, dia kalau boleh dia nak pasang CCTV daripada semua sudut. Bila dia beramal tu, dia nak supaya orang lihat. Zaman sekarang kan, kita nak bagi tahu dari sudut apa? Pengawasan. Orang hari ni dia takut kalau dia pergi mana-mana tempat, dia takut ada apa? CCTV. Sebab dia rasa apa? Ada benda yang mengawasi dia. Dia nak mencuri pun tak jadi lah, pasal dekat Yayasan Taklim ni CCTV banyak. Dia pun tak jadi. Sebab dia rasa apa? Sebab dia rasa takut dengan benda yang sentiasa mengawasi dia. Kalaulah dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita katakan antara asma'ullahil husna, nama-namanya yang indah, al-muhaimin, dan maknanya antaranya adalah asy-syahidu, ar-raqib, dia menyaksikan dan dia mengawasi segala amalan-amalan kita. Sudah tentulah kita dalam amalan kita tak ada beza sama ada orang lihat, ada CCTV ke, tak ada CCTV ke, ada kamera ke, tak ada kamera ke, sama saja. Orang ini kalau dia bagi bantuan ke apa, dia nak kena apa? Dia nak kena ambil gambar tu. Kadang-kadang tu kita kata, ialah dia balik pada niat. Balik pada niat. Dan balik pada kaedah kita kata dalam Al-Quran, iaitulah kita kata menzahirkan sedekah dengan menyembunyikan sedekah. Ada kedua-duanya diizinkan oleh syarak. Macam hari ni orang yang terlibat dalam contohnya bantuan NGO dan sebagainya, bantuan-bantuan pihak berkuasa, pihak berwajib dan sebagainya, diperlukan laporan dan sebagainya. Sudah tentulah dia perlu kena ambil gambar. Itu tak menjadi masalah. Tetapi kita nak bahaskan dari sudut apa? Dari sudut amalan yang sepatutnya, yang terbaik sepatutnya kita sembunyikan, yang kita tak ada siapa tahu. Tapi bila dizahirkan, kita bimbang perkara tersebut akan menatijahkan apa? Ketidakseimbangan dalam niat kita. Maksudnya niat kita tu berbolak-balik. Itu yang dibahaskan oleh ulama bila kata yang lebih baik adalah apa? Sedekah yang kita sedekah dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita tak tahu. Yang lebih baik. Tapi tak menafikan kita kata apa? Ada di sana ada perbahasan berkenaan dengan menzahirkan sedekah. Dalam konteks kita nak menggalakkan orang lain untuk bersedekah. Itu satu konteks yang betul. Kan? Sebab itu menjadi kesalahan bila kita terus menghukum setiap orang yang bila dia sedekah tu dia ambil gambar ataupun dia post dekat Instagram ke Facebook ke laman sosial untuk laporkan, untuk memberitahu atau untuk menggalakkan orang lain untuk sedekah, kita terus hukum dia sebagai riak dan sebagainya. Ini salah. Nampak? Salah. Walaupun kita tak nafikan, yang terbaik adalah kita menyembunyikan. Dalam konteks kita kata amalan individu. Amalan individu memang kita tak perlulah nak bawa kamera. Kalau kita betul-betul nak supaya amalan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala terima dengan murni, tanpa ada sebarang unsur-unsur kita kata ujub ataupun riak ataupun sum'ah, maka sudah tentulah kita nak sembunyi. Sebagaimana kalau kita tengok amalan-amalan salafus salih terdahulu, bagaimana mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka sehingga dikatakan oleh seorang salaf ketika mana menyifatkan tentang amalan
amalan suaminya solat malam, dia kata dia tak pernah tahu suami dia tu bangkit solat malam melainkan setelah 20 tahun. 20 tahun maksudnya suami dia tu berjaya menyembunyikan solat malam di rumahnya sendiri selama 20 tahun. So solat malam lah. Tapi sekarang ni, zaman sekarang ni terbalik. Di solat malam tu pula dibuat, dia tayangkan. Dia jadi lain. Kan? Itu kalau kita nak tengok dari sudut apa? Sebab apa yang menyebabkan dan menatijahkan seseorang itu merasa takut amalannya itu bercampur dengan unsur-unsur riya, sum'ah, ujub dan sebagainya, kerana dia sentiasa merasa Allah mengawasi. Bukan setakat mengawasi amalannya itu, amalan yang dilakukan oleh anggota badan, bahkan mengawasi dan mengetahui gerak hati dia. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada. Jadi dia sentiasa merasakan apa yang dia nak lakukan, apa yang terdetik dalam hatinya itu pun dia rasa Allah Taala mengawasi. Raqibun, muhaiminun, dominasi. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW orang yang paling mengamalkan tuntutan ini. Nabi SAW sentiasa memohon kepada Allah supaya hati yang dibolak-balikkan oleh Allah ini ditetapkan di atas agamanya. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Apa kaitan dia? Maksudnya kerana Nabi SAW menzahirkan rasa, kita kata, sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap saat kita takkan rasa bahawasanya kita terlepas daripada pengawasan Allah. Nampak? Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, yang pertama ini juga perasaan, kita kata, natijah yang kita boleh dapat daripada keimanan kita dengan nama Allah Al-Muhaimin, dia juga akan menimbulkan dan menatijahkan perasaan bahawasanya takut akan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai, yang kita sebutkan tadi. Dan kalaulah perasaan ini lemah dalam hati kita, maka sudah tentulah kita akan merasa sentiasa selesa dengan amalan kita. Sebab itu adanya, kita kata, 3 rukun dalam ibadah kita ni: al-khauf, al-mahabbah, wal-raja. Mesti diseiringkan. Al-khauf, al-mahabbah, wal-raja. Takut, mengharap dan mengharapi, mencintai. Maksudnya kita kena balance. Tak boleh kita terlampau takut, tak boleh terlampau harap sampai kita tak ada rasa langsung takut akan amalan yang kita lakukan tu, adakah Allah terima atau tak. Baik, jadi dia membuahkan, menghasilkan natijah, atau kita kata perasaan takut akan azab Allah, takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, antara tuntutan beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin, ianya akan menambahkan lagi tawakul. Tawakul, yakni tawakal kita, bergantung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan amalan kita, dan Dia sentiasa melihat, menyaksikan dan mengawasi gerak-geri dan tingkah laku kita, amalan kita. Sudah tentulah tidak ada yang kita kena bergantung harap melainkan kepada Dia. Berbeza dengan apa? Orang yang bergantung dengan apa? Dengan CCTV tadi. Kan, dia takut pasal CCTV. Kalau tak ada CCTV, dia kata aku dah pecah dah tabung ni. Kalau kita tengok kan, kalau tengok banyak orang share video-video macam mencuri dekat masjid. Masjid tu, dekat masjid boleh mencuri. Dia masuk, pecahkan tabung. Ada yang macam-macam, tarik daripada tabung duit. Tapi dia tak pernah fikir bahawasanya Allah melihat. Allah melihat apa yang dibuat, apa yang dikerjakan. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok apa yang perbuatan yang dilakukan itu, natijahnya kerana apa? Dia tidak, kita kata, pergantungan dia itu tidak dihalakan, tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia hanya nampak duit. Kan? Tapi kadang-kadang tu ada CCTV ke tak ada CCTV, dia curi je kan. Curi, ada CCTV pun dia curi. Atau kadang-kadang dia tak tahu pun sebab CCTV tu tersembunyi. Kan? Sembunyi. Kadang-kadang tu kalau dia tahu, kalau dia tentulah dia tak curi. Dia tak tergamak nak curi. Takut, malu, paling kurang malu. Bukti malu, kadang-kadang kalau orang mencuri ni dia akan tutup muka. Orang merompak dia akan tutup muka sebab dia tak mahu orang tahu muka dia. Dia mencuri. Baik. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya kalau kita tengok balik, keimanan kita dengan nama Allah Al-Muhaimin akan menatijahkan pergantungan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan menambahkan juga kita kata apa, kecintaan kita, kesyukuran kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu bahawasanya Allah Taala yang mendominasi segala urusan kita, termasuk ajal kita, termasuk rezeki kita. Kita tahu aku nak buat jahat ni, aku ni tak pegang ajal aku sendiri. Betul tak? Kita fikir balik. Kita nak buat jahat kat orang, kita nak zalimi orang. Usia aku ni bukan aku yang pegang, bukan aku yang dominasi kuasa usia aku. Ajal aku bila, bukan aku yang tetapkan, Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Allah Taala matikan aku kalau aku tengah buat zalim ni. So nampak, perasaan itu akan menatijahkan rasa takut, akan menatijahkan rasa pergantungan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kita kata, dan itu akan menatijahkan apa, kecintaan kita kepada Allah, kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi. Baik. Yang ketiga, bila kita sebut tentang Al-Muhaimin tadi, merujuk kepada Al-Quran yang disifatkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah tadi, merujuk kepada Al-Quran, disifatkan Al-Quran itu Muhaimin. Maka apa yang menatijahkan daripada natijah kita, natijah yang ketiga ataupun tuntutan iman yang ketiga ini, iaitulah apa? Dia menatijahkan pembenaran kita terhadap Al-Quran. Maksudnya antara tuntutan kita beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin, iaitulah kita membenarkan Al-Quran dengan sebenar-benar pembenaran, tanpa ada sedikit keraguan, tanpa ada sedikit syak dan keraguan. Sebab itu kalau kita tengok balik, pembenaran ini maksudnya kita membenarkan sifat Allah, kerana Al-Quran kalamullah. Dan pembenaran ini juga menatijahkan pembenaran kita Al-Quran ini, bahawasanya dialah satu-satunya kitab yang wajib dirujuk, dan kitab-kitab sebelumnya itu telah termansuh maksudnya tidak berhak lagi untuk dirujuk. Nampak? Allah Ta'ala sebutkan dalam ayatnya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Wa muhaiminan alaih, dia yang mendominasi. Maka keimanan kita dengan nama Allah Al-Muhaimin menatijahkan ta'zim, pengagungan kita kepada kitabullah. So kita yang ketiga kan, yang ketiga maksudnya pembenaran. Bolehlah kita tambahkan yang keempat, menatijahkan pengagungan kita kepada kitabullah, ta'zim li kitabillahi azza wa jalla. Dengan kita membenarkan kitabullah, dengan kita mengagungkan kitabullah, itulah dengan kita apa, pengagungan terhadap kitabullah ini, iaitulah kita beriman dengan khabar-khabar yang terkandung di dalam Al-Quran tanpa ada keraguan. Ini jadi masalah bila kita ada keraguan dengan Al-Quran. Bila orang hari ini mereka mula menjadikan ilmu-ilmu asing, contohnya ilmu falsafah, sebagai penghukum ke atas Al-Quran, ataupun akal menjadi dominan atas Quran. Itu yang kita tengok hari ini. Ataupun hawa nafsu yang
dipilih untuk mendominasi Al-Quran. Contoh sangat banyak. Orang hari ini dia tak menjadikan Al-Quran sebagai dominasi, yang menguasai hawa nafsunya, yang menguasai amalannya, gerak-gerinya, yang menguasai maklumat-maklumat, khabar-khabar, berita-berita yang dia dengar. Tetapi dia lebih mendahulukan hawa nafsu, lebih mendominasi Al-Quran itu sendiri. Berapa ramai orang hari ini bila membacakan Al-Quran, dia hanya semata-mata membaca untuk mendengar lagu Al-Quran. Maksudnya dia hanya apa? Dia hanya fokus pada lagu. Yang orang panggil apa? Taranum. Berapa ramai? Kalau sebut tentang mengaji Al-Quran, dia hanya gambarkan apa? Alunan-alunan. Kita kata alunan-alunan Bayati, Hijaz, Sikah, Ras, rentak-rentak yang sedemikian. Kenapa? Kerana dia masih lagi menjadikan hawa nafsu mendominasi Al-Quran. Itu contoh. Sebab tu kita tengok ini banyak yang ditegur oleh ulama-ulama. Sebab tu kalau kita tengok balik macam contoh Syekh Aiman Rushdi Suwaid ataupun Aiman Suwaid, Syekhul Qurra di Syam, dia ada satu kitab yang membahaskan tentang ilmu maqamat ataupun ilmu tarannum ini. Dia membidas sekeras-kerasnya ilmu tarannum. Orang yang menyibukkan diri dengan ilmu tarannum. Begitulah juga salah seorang panel ataupun panel ataupun juri tashih Al-Quran, mushaf Al-Quran di Madinah. Anda tak ingat dah nama dia, Syekh Suwaid ataupun anda pernah tulis satu artikel ringkas tentang beliau. Nama dah, tak ingat nama dia. Dia juga sentuh benda yang sama. Dia menegur. Tak menjadi masalah lah. Maksudnya kalau kita tengok balik, dia orang keliru lah antara tajwid dengan taranum. Taranum ni dia tak ada kaitan dengan tajwid pun. Dia tak ada kaitan dengan tajwid. Bukti dia, kalau kita belajar tajwid, mana ada perbahasan taranum dan tajwid? Tak ada. Lagu-lagu tu tak tajwid. Tajwid dia ilmu tajwid dia satu cabang daripada ilmu lughah sebenarnya. Kalau orang tanya kita kan, tajwid ni datang dari mana? Adakah salafus salih dulu mengaji tajwid? Ya, kita kata antaranya perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih. Al-Khatib Al-Baghdadi dibawakan riwayat Al-Hasan Al-Basri bila dia dengar ada seorang ni sebut Al-Quran atau sebut bahasa Arab dengan tak betul, disuruh pergi belajar cara nak sebut betul. Itulah tajwid. Yang kita duk mengaji ilmu tajwid tu, itulah. Dia satu cabang daripada ilmu lughah. Kalau orang kata tajwid ni, sebab itu sebahagian ulama mereka tak masukkan tajwid dalam ulumul Quran. Faham tak? Tajwid, sebab itu tajwid dia diasingkan. Ilmu tajwid, cuba kita tengok, kita buka ilmu ulumul Quran, ada tak perbahasan tajwid? Ulumul Quran tak ada kan? Dia cerita tentang nuzulul Quran, dia cerita tentang sababun nuzul, asbabun nuzul, kemudian mana ayat yang datang dulu, mana ayat yang turun dulu, dibincangkan tentang ulum Quran. Kenapa tajwid tak masuk dalam ulumul Quran? Jawapannya kerana tajwid adalah cabang daripada ilmu lughah, bahasa Arab. Sebab apa kita kena mengaji tajwid? Sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Tuntutan Al-Quran itu dibaca dengan benar sebab dia turun dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Allah Ta'ala sebutkan Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab dan dia tidak apa? Tidak ada yang bengkok pun, ataupun tidak ada, dia lurus. Bahasa yang kita kata fasih. Mengaji secara tartil lah. Maksudnya tajwid lah. Itu dah. Tartil. Warattilil Qur'ana tartila, maksudnya tajwid. Sebab itu belajar ilmu tajwid wajib.
Cuma orang tak boleh beza dengan tajwid dengan tarannum tu. Sebab ada yang mutaakhirin, golongan mutaakhirin, dia cuba untuk masukkan, kononnya pelengkap bagi tajwid adalah tarannum. Sedangkan tarannum ni adalah ilmu muhdathah yang tak diketahui mana salah satu daripada cabang, sama ada ulum Quran ataupun tak termasuk dalam ulum Quran, tak termasuk juga dalam tajwid. Dia ilmu baharu. Cara Jibril mengajar Rasulullah tak dikira macam tak dia pakai macam tarannum. Tak ada. Tak ditafsirkan. Tak ada. Tartil dengan tajwid. Tartil. Yang kita duk mengaji tajwid dekat sini kan. Itu kita kena faham. Itu kita kena perbetulkan kefahaman. So mana datang istilah tarannum? Tarannum ni maksudnya datang daripada dia sebenarnya. Kalau kita tengok balik, dia ada juga pendapat yang menisbahkan kepada Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, pengasas ilmu, kita kata ilmu, salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab juga, iaitulah berkenaan dengan kita kata satu cabang ilmu yang membahaskan tentang rentak-rentak irama yang diungkapkan oleh orang Arab dalam syair-syair mereka, ataupun rentak-rentak rhythm dia. So ada satu wajah lah sebahagian ulama dimasukkan tarannum ni dalam lughah. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok tarannum yang ada sekarang ni, dia lebih pada apa? Lebih kepada alunan-alunan yang sebenarnya yang datang kemudian, yang tak diketahui oleh golongan salafus soleh terdahulu. Sebab kalau kita tengok balik, cek balik riwayat, memang tak ada riwayat yang datang bila tabi'in atau tabi'in, tak ada. Tajwid tadi ada. Tajwid ada. Wajib. Sebab itu tajwid, kita kata memang wajib. Nak baca Quran mesti kena belajar tajwid. Asas tajwid. Kalau tak, kita akan baca dengan salah, akan ubah makna. Nampak? Itu contoh kita nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab orang kita ni masih lagi dia membiarkan hawa nafsu mendominasi. Sebab apa? Orang kita suka menyanyi. Hawa nafsu suka menyanyi. Lalu dia nak berinteraksi dengan Quran pun dengan cara nyanyian. Cara nyanyian. Maksudnya Al-Quran itu dijadikan nyanyian-nyanyian. Yang ni yang Nabi SAW khabarkan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Antaranya dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' tentang 6 alamat berlakunya kita kata apa? Kiamat. Antara tanda-tanda kiamat antaranya adalah apa? Nasha'a nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamira. Akan munculnya golongan yang menjadikan Al-Quran semata-mata nyanyian. Dijadikan nyanyian. So Nabi SAW bagi tahu. Sebab itulah kalau kita tengok balik, ulama-ulama memaksudkan hal tersebut sebagai hawa nafsu yang cuba untuk didominasi atas Quran itu sendiri. Sebab itu berapa ramai orang tak faham Al-Quran sebab disibukkan diri dengan apa? Alunan-alunan Quran. Disibuk lah. Kalau dia dengar tilawah tu, dia tak nak tadabbur makna. Last kali dia akan kata, sedapnya suara qari tu. Sedapnya suara qari'ah tu. Siapa ha? Nampak? Dia natijah dia. Sebab tu ulama bahaskan, nak tahu natijah sesuatu itu batil, maka lihat natijah dia. Natijah yang batil datang daripada sesuatu yang batil. Sebab itu kita tengok hari ini orang maksudnya ini realiti yang kita tengok hari ini. Berapa ramai orang baca Al-Quran tetapi dia tak faham apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kerana hanya menjadikan halwa telinga, hanya menjadikan nyanyian. Tapi tak boleh juga dinafikan yang Ya. sebutan pun mendapat Ya, sebutan. Cuma kita kata agama kita ni la ifrat wala tafrid. Dia tidak bermudah-mudahan, tidak berlebih-lebihan. Nabi SAW bagi tahu, laisa minna man lam yataghanna al-Quran. Bukan di kalangan kami orang yang tak melagukan Quran. Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, zayyinu aswatakum bil Quran, ataupun zayyinu qira'atakum bil ataupun zayyinu sautakum bil Quran, ataupun zayyinu qira'atakum ataupun sautakum bil Quran. Atau maksudnya hiaskanlah bacaan-bacaan kamu dengan suara kamu. Dengan suara kamu. Maksudnya Nabi SAW, antara yang Nabi SAW perintahkan kita adalah untuk memperelokkan bacaan Quran sebaik mungkin dengan suara kita.
Yang itu yang dibahaskan oleh ulama. Melagukan Quran tu apa maksudnya? Melagukan Quran dengan suara yang Allah ciptakan pada kita. Suara kita macam tu lah. Dengan sebaik mungkin yang kita mampu. Bukan dengan bentuk takalluf sampai kena apa? Kena masukkan tangan ni, masukkan jari ke dalam kerongkong ni nak dapatkan suara. Orang dulu dia buat pula, dia mengamalkan pula ilmu buluh perindu. Dia dapatkan buluh perindu tu kononnya nak dapat apa? Suara yang sedap. Nampak tak? Maksudnya di situ ada bentuk melampaui batas, yang itu bentuk dominasi. Itu kita kata contoh, kita tak mendahulukan Al-Quran itu atas hawa nafsu kita. Kita lebih masih lagi nak. Maksudnya pasal dulu kita rajin dengar muzik, bila kita nak baca Quran pun kita pun macam nak bawa Al-Quran tu macam muzik juga. Macam nyanyian juga. Hanya kita nak dengar hanya sedap lagunya, tanpa kita melihat dan meneliti, mentadaburi makna-maknanya. Ini salah satu bentuk kita kata pemalingan, ataupun kita kata bentuk kita kata pemalingan Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan hati seseorang hamba daripada Al-Quran. Bentuk kita kata pemalingan daripada Al-Quran. Baik. Jadi itu antara perkara yang kita sebutkan, keempat-empat tuntutan keimanan. So bila kita faham maksud ini, muhaimin ini, maka banyaklah lagi kita kata dalam kehidupan kita ni yang perlu kita tinjau. Maksudnya nama-nama Allah Asmaul Husna ini termasuklah yang Nabi bagi tahu tentang man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk syurga. Barang siapa yang menghafal nama-nama ini. Macam mana praktikal kita menghafal nama-nama ini? Adalah kita meneliti. Dengan kita mempelajari makna-maknanya ini, meneliti, dan kita muhasabah diri kita. Kita lihat apa makna Allah, apa makna dengan nama Allah Al-Muhaimin ini. Adakah aku masih lagi, kita kata apa, masih lagi kita tak faham makna ini, dan masih lagi banyak benda-benda yang kita sebenarnya kita terlepas pandang, ataupun kita mengabaikan tentang bentuk bagaimana keimanan kita terhadap nama Allah, nama-nama Allah Al-Husna ini. Itu banyak lagi lah, maksudnya kita nak huraikan tentang Al-Muhaimin. Sebab itu kalau kita tengok balik, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Ilmu yang kemuliaan sesuatu ilmu itu pada apa yang dibahaskan. Bi syarafil ma'lum. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu membahaskan tentang nama-nama Allah Al-Husna. Kerana dia adalah asas ilmu. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebutkan, kalau kita faham tentang nama-nama Allah ini, Allah akan buka semua ilmu. Maksud semua ilmu ni apa? Ilmu yang lain akan mudah untuk kita faham. Kita akan faham tentang hikmah pensyariatan. Dengan kita beriman, kita memahami nama-nama Allah Al-Husna, kita akan faham hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pensyariatan yang Allah Ta'ala tetapkan dalam syariat-syariatnya. Ini sebenarnya, kalau kita tengok balik, Al-Hakim, kita tengok nama Allah Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kerana ini yang kita kata dalam masyarakat kita masih lagi kurang penekanan ini dari sudut ini. Nama-nama Allah hanya dilagukan juga. dia tak cuba untuk difahami dengan sebenar-benarnya, tapi masih lagi dinasyidkan, hanya sebatas dinasyidkan. Jelah tak apalah untuk hafal. Untuk hafal lafaz tu tak apalah. Untuk senang ingat, dinasyidkan tak menjadi masalah. Selagi mana tak ada muzik lah, kan, dinasyidkan tak menjadi masalah. Sebab itu ada ulama-ulama yang disusun Asmaul Husna ni dalam bentuk bait syair, untuk mudah hafal, untuk membantu untuk kita nak faham. Kalau kita tak hafal, macam mana kita nak ingat, macam mana kita nak faham? So hafalan dalam bentuk bait, dalam bentuk syair, dalam bentuk nasyid tak menjadi masalah, dengan syarat tak ada lah muzik dan sebagainya. Kalau kita nak hafal kan, nak hafal, kita hafal base pada nama-nama tu. Baik, jadi insya-Allah kita kata semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari, dan memberikan manfaat dan faedah atas apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada soalan? Nama Allah Muhaimin ni ada dalam hadis dan ada dalam Quran.
dalam Quran, dalam ayat yang kita sebutkan tadi, dalam sebagai nama asal-usul. nama Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Al-Hasyr ayat 23, Allah kata, wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Dalam hadis dalam hadis tak ada. Tak ada. Dalam Quran. Dalam hadis tak salahnya Nabi SAW gunakan dengan makna. Maksudnya Allahu syahidun alaikum. Dia, Nabi guna makna al-muhaimin, macam syahid, Allah akan jadi saksi kepada kalian. Dibalik pada tu. So macam lafaz nama tu memang tak dalam hadis. Ada hadis yang kita kata hadis yang dhaif, yang turutan nama-nama tu yang disebut, sebenarnya tu bukan sebutan Nabi, tu sebenarnya tabi'in. 99 tu. Yang tu. Itu pun dalam tak salah dalam Tirmizi salah. Hadis tu dhaif. Tetapi kita kata apa, ya, bila hadis tu dhaif, kita tak boleh kata itu adalah susunan dari Nabi. Dia hanya istimbat ataupun ijtihad daripada perawi ataupun tabi'in yang meriwayatkan hadis tersebut. So dia buat dia ijtihad, dia base pada ijtihad. Sebab tu susunan nama tu dia base pada ijtihad. Sebab tu kita akan nampak beza-beza, perbezaan. Contoh macam Al-Muhsin, nama ni ada khilaf di kalangan ulama, adakah dia nama Allah atau tak? Sudah hadis disebut? Ya, disebut. Syekh Abdul Muhsin Abbad takrir kan bahawasanya dia yang sahih, dia termasuk dalam Muhsin. Macam Ad-Dayyan, dalam hadis kan, dalam hadis kan. Baik, itu kita kata perbahasan Allah Ta'ala. Ustaz, bila kita terjemahkan maksud makna dia dalam atas nama-nama, dalam istilah konteks bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bila kita ambil dari segi tafsir makna, kita nampak macam ada overlap. Pasal mungkin bahasa kita tak kaya, macam bahasa Arab nak merangkumi. So kalau nak transfer dalam bahasa Melayu, kita nampak rasa macam latiful khabir. Betul. Halus kan. Halus. Itu macam Muhammad rasa macam lebih kurang juga. Lebih kurang juga. Istilah bahasa Melayu. So boleh kita kata bahasa Melayu ni kurang tepat lah kalau kita nak ambil istilah. Betul. Itu memang anda dah sentuh sebelum-sebelum ni. Memang sebab itu kenapa kita kena bahaskan makna syariat ni, mesti kita kena refer terus bahasa Arab. Maksudnya kalau kita base pada kamus bahasa Melayu semata-mata, apatah lagi kamus moden, memang akan berlaku kekurangan yang sangat-sangat ketara. Bahkan boleh jadi dia akan berlaku salah faham. Ada serta-serta tempat yang boleh berlaku salah faham. Sebab tu kenapa kita kena balik kepada makna bahasa tu dengan terperinci, dengan tafsir terperinci apa makna atas orang Arab faham. Sebab memang bahasa Arab kaya. Tapi semestinya kalau Asma' Husna dalam konteks bahasa Arab, saya tak pandai bahasa Arab, semestinya ke semuanya ada sifat Allah Ta'ala dalam nama-nama tu? Semestinya ke sifat? Ya, sifat. Macam pemurah tu memang sifat. Ya, sifat. Maksudnya dia adalah sifat bagi Allah SWT. Tapi semuanya ada sifat. Ya, sifat. Yang terkandung dalam nama Allah. So kita kena faham, dalam satu nama boleh terkandung banyak sifat. Dia tak satu sifat saja, dia banyak sifat. Itu yang kaedah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam Bada'iul Fawaid. Sangat kita kata sangat banyak. Sebab menunjukkan apa? Menunjukkan pertama sekali, bahasa Arab itu sendiri adalah bahasa yang sangat-sangat kaya. Sangat kaya. Sangat luas. Dia tak sama macam bahasa kita. Bahasa kita memang sempit. Sebab itu adalah menjadi kesalahan bila kita nak memahami syariat, memahami nama-nama Allah ni dengan menggunakan bahasa kita. Boleh untuk mendekatkan makna, tak menjadi masalah. Tapi tak tepat. Sebab tu dia kena balik refer pada bahasa Arab. Bahasa Arab. Even bahasa Inggeris pun still ada kekurangan. Macam dulu ada orang tanya pasal beza antara satu nama tu. Pernah ada sahabat kita tanya. Yang kelas ni juga dia tanya, dia kata satu nama tu lebih tepat dia kata kita translate macam ni. Itu pada base kefahaman dia, pada penggunaan dia. Anda tak ingat satu nama Allah, satu Asma'ul Husna ni, Al-Wahid satu dengan Esa dengan satu kan. So tak ada satu lagi nama. Dia memang confused. Dia kata bagi saya, dia kata base pada kefahaman dia, translate English translation tu lebih tepat, dia kata.
Kemudian ana sanggah dia. Ana cakap sebenarnya English translation dia satu makna. Dia satu makna. Yang translate dalam bahasa Melayu satu makna. So dia dalam bahasa Arab ada 3-4 makna lagi. Arab lagi. So itu perumpamaan dia. So bahasa Inggeris tu dia hanya cover satu makna. Nampak? Bukan kita nak kata maknanya tak betul terus. Satu makna je. Bahasa Melayu pun dia kata tak betul, tak tepat. Tak, itu satu makna lain. Rupanya dalam bahasa Arab ada 4-5 makna lagi. Ada 4-5 makna lagi. Subhanallah. Saya nak tanya riwayat daripada hadis mana yang kata bila akhirat besok Rasulullah akan dibukakan sifat nama Allah yang mana sekarang masa Rasulullah hidup Rasulullah tak diberitahu, tapi cuma akan selepas akhirat nanti baru Allah beritahu tentang satu nama yang belum Rasulullah tahu. Itu hadis yang sahih. Itu hadis sahih. Jangan cari dia punya hadis tu. Hadis tentang syafaat. Tentang syafaat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala ketika sebelum nak bagi syafaat kepada Nabi SAW, sebelum nak diizinkan untuk memberi syafaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ni last sekali dalam Sahih Bukhari. Hadis dia daripada, kalau tengok di sini, hadis daripada Ma'bad ibn Hilal al-Anazi, yang diriwayatkan Anas, daripada Anas bin Malik. Hadis Anas lah, hadis Anas. Dia kata apa? Idza kana yaumul qiyamah ma jannasu ba'duhum fi ba'din fayatuna Adam. Ini hadis syafaat. Pada kiamat ni manusia akan datang, maka akan datang ke Nabi Adam dulu, akan minta syafaat daripada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam kata apa? Pergi dekat Nabi Nuh dulu, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun suruh pergi kat Nabi Musa. Nabi Musa kata aku tak boleh. Pergi dekat Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Musa kata tak boleh. Nabi Musa suruh pergi Nabi Muhammad. Kemudian sampai kat Nabi Muhammad, Nabi SAW pun kata apa? Dikatakan dalam hadis itu, fayatuni faqulu ana laha. Maka didatangkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kata aku yang berhak, aku yang akan memberi syafaat. Ana laha, aku yang berhak. Fasta'dzana ala rabbi. Nabi minta izin daripada Allah. Nabi minta izin dulu, bukan Nabi boleh bagi syafaat macam tu. Macam orang sufi faham sekarang ni. Dia pergi minta dekat Nabi. Dia tak faham, ada lagi satu level lagi. Nabi kena minta dekat Allah. Orang sufi hari ni dia kata Nabi boleh minta kat Nabi bagi terus. Salah. Nabi kena minta izin daripada Allah. Sebab tu Nabi kata fasta'dzana ala rabbi. Aku minta izin daripada Tuhanku. Fayu'dzanu li wa yalhamuni atau wa yulhimuni mahamida. Maka aku pun meminta keizinan daripada Tuhanku, maka Allah mengilhamkan kepadaku mahamida. Mahamida maksudnya puji-pujian. Maksudnya lafaz-lafaz zikir, puji-pujian, termasuklah nama-nama Allah. Biha la tahduruni dikata di sini bil mahamida. Kalau dalam sebahagian riwayat lain dikatakan mahamida puji-pujian, ataupun lafaz-lafaz puji-pujian. Termasuklah dalam tu ada nama-nama Allah yang tak pernah diketahui oleh sesiapa pun sebelum Nabi. Maksudnya akan diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Dalam yang dalam Bukhari dia tak ada riwayat tu. Dia tak ada sebut yang Bukhari dia kata mahamidah aja. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz apa? Dengan lafaz wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Allah memberikan ilham kepadaku berupa puji-pujian. Mahamidihi maksudnya apa? Puji-pujian, lafaz-lafaz puji-pujian. Wa husni thana', ini merujuk kepada puji-pujian yang hebat. Lafaz-lafaz tu doa dengan zikir lah. Sebutan yang Nabi akan puji-puji Nabi Allah Ta'ala ketika itu, lam yaftahu li ahadin qabli, yang tak dibukakan pada orang sebelum.
Nabi syafaat ni belum Rasulullah minta lagi lah. Ya. Basically. Belum lagi. lah. Yang Nabi minta dekat dunia ni syafaat tu lah. Dah dapat dah. Syafaat secara umum. Oh, Secara umum. Secara terperincinya, maksudnya nak bagi kat siapa tu, apa? Allah Ta'ala akan izinkan ketiga ni. Maksudnya dia punya syafaat yang di umat Nabi Muhammad akan dihisap dulu tu macam mana? The first umat antara semua umat kita akan dihisap dahulu. iaitu salah satu makna syafaat. Itulah. Maksudnya yang diminta oleh Nabi. Maksudnya yang Nabi cerita ni yang berlaku. Ada yang belum berlaku. Yang berlaku. Yang Nabi minta dekat dunia ni, maksudnya bukan semua apa? Kita kata yang akan berlaku adalah berlaku pada hari kiamat lah. Macam syafaat untuk ahli al-kabair, untuk pelaku dosa besar. Nampak? So yang Nabi bagi tanya. So jawapan dia tadi dalam Sahih Bukhari, datang dalam riwayat kita kata mahamidahu, diberikan mahamidahu. Dalam riwayat Imam Muslim datang dengan apa yang tidak dibukakan pada orang yang sebelumku. Sahih Muslim dalam kitab iman, bab tentang ahli syurga yang paling rendah darjatnya. Itu boleh rujuk dalam Sahih Bukhari Muslim, hadis sahih. Sebab suatu ulama faham dia sebut dalam tu nama-nama Allah, tak kan? Dia sebut mahamidah dengan husni thana' alaih. Dia maksudnya ada dua lafaz, puji-pujian dan sebaik-baik pujian. Mahamidahu, puji-pujian, lafaz-lafaz yang terhimpun dalam puji-pujian, dan sebaik-baik pujian. Sebaik-baik pujian tu apa? Sudah tentulah ada makna lazim lah ni, maknanya adanya nama-nama Allah yang tak diajarkan pada sebelumnya. Tapi dalam Quran memang ada kata yang syafaat akan diberi cuma dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itu memang dalam Quran dah ada, Ya. kan? Ya, itu sah. Ada. Dan dalil dia balik, dalil yang nama-nama Allah yang tak diketahui balik daripada apa? Doa apa? Doa Nabi SAW tentang nama-nama yang yang Nabi minta dalam doa dia. Nabi kata, aku minta dengan nama-namamu, ada nama-namamu yang telah kamu turunkan dalam kitab, aw anzaltahu ala kitabik, aw ista'tharta fi ilmi al-ghaib 'indik, ataupun yang telah engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu. Salah satu ada yang engkau turunkan dalam kitab kan. So yang kita tahu ni. So ada lagi yang kita tak tahu. So antara yang kita tak tahu lagi tu, yang Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi pada syafaat nanti. Puji-pujian tu. Itu sebahagian kalau kita tengok makna. Walaupun dalam hadis tu tak disebutkan secara jelas nama-nama Allah tu, tetapi dia bertepatan dengan hadis yang kita sebutkan sebelum ni berkenaan dengan Nabi sebut nama-nama Allah ni ada yang disembunyikan tentang nama-namanya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.